customer list. Okay? So boleh refer kita punya buku biru folio tu. Dia ada bahagian customer listing dan prospecting listing. Boleh buka lah. So bawa kan? Okay. So saya akan fokus ciri-ciri prospek yang berpotensi, kaedah mengisi maklumat, form dan ciri-ciri orang kita perlu follow up. Okay? So first thing first, sebelum kita senaraikan, ini adalah privilege yang kita kena tekankan lah. Kalau kita ada orang yang otak bisnes, rajin, positif, orang tu yang perlu kita jadikan prospek lah. Tapi listkan je. Jangan fikir-fikir list je, jangan buat keputusan untuk orang lain. Tulis je. Malah tak payahlah dia ni ada anak kecil, tak boleh. Tulis je biar kita bincang apply, supaya apply tahu siapa yang kita perlu approach ataupun yang kita perlu kita fokus lah. First thing first, tulis dulu. 1 orang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, 10 orang ke. Tapi kalau kita ada kawan-kawan ataupun kenalan yang ada 3 ciri-ciri ni, itu kita kena fokus lah. Otak bisnes, rajin dan positif. Kadang-kadang orang ni dia otak bisnes, dia rajin tapi dia negatif. Ada. Okay, tapi kalau ada 3 ciri-ciri ni ataupun salah satu, boleh masukkan dalam kita punya prospecting list. Okay, contoh prospecting list, kalau kita tengok buku dia ada nama, ada tulis lokasi, nombor telefon, latar belakang, minat, STP, temu janji dan catatan, betul tak? So letak nama dia, contoh nama dia Aina, lokasi duduk kat Selangor, nombor telefon letaklah, latar belakang sekarang dia tengah buat bisnes, MLM, bla bla bla. Atau latar belakang dia seorang si rumah, ataupun latar belakang dia tengah project manager sekian-sekian. Tulis latar belakang supaya apply kita tahu kita approach tu siapa. Ni tak tulis, ni background apa ni? Tak tahulah, kita kena buat siasat dulu lah. Tengok dulu dia buat apa supaya kita senang nak letak latar belakang dia. And then minat dia apa? Okay, dia minat memasak, dia ni minat makeup. Dia ni memang suka minat pergi gym, nak jaga kesihatan. Kena tulis. Okay? Dan STP adalah show the plan. Kita nak show dengan, kita dah show the plan dengan dia belum? Dah share kita punya marketing dengan dia belum? Okay? Itu kita punya lah. Kalau belum, kalau dah, tulis dah lah. Kita berjanji bila, pukul berapa, dekat mana, hari apa pun kena tulis. And then catatan, dia negatif. Ataupun dia dah jadi ABO orang. Ataupun apa lagi? Dia tak pergi kelas. Atau apa lagi? Apa-apalah catatan lah supaya apply dia tahu. Ataupun kita pun boleh refer balik. Prospek lama, dulu dia negatif. Sekarang aku nak approach dia balik lah. Sebab aku dah di result pun boleh. So penting sangat kita punya prospecting list. Contoh ni saya ambil dulu. List of prospect. Ni macam saya kata lah, nama, lokasi, nombor telefon, latar belakang. Contoh Abu duduk kat Selangor, dia punya latar belakang dia buat bisnes char kway teow. Contoh lepas tu minat suggestion, contoh dia minat bisnes. Dah show the plan belum? Ataupun kalau dah show the plan dia negatif. Kenapa? Sebab dia dah buat MBA dulu dengan makcik dia, tak berjaya. Semua kena tulis. Okay? Sebaiknya penuhkanlah. Kalau kita tulis seorang, 2 orang, kalau orang tu negatif, dan kita pun negatif. Banyakkan supaya kita boleh buat pilihan. Bila kita tulis, kita akan lebih nampak lah. Ni nak approach siapa, fikir. Nak approach siapa, tak ada orang lah tak fikir. Sebab apa? Sebab kita tak tulis. Saya risau kalau kita tak tulis, kita tak ingat apa yang kita nak buat, tak tahu siapa kita nak approach. Sebab kita bukan Imam Syafi'i yang ingat semua benda, betul tak? Tulis. Saya sampai sekarang buku ni buku yang ketiga prospecting list saya penuh. Sebab kita boleh pilih. Kalau tak kita tengok, dia je lah prospek kita kan. Padahal orang tu tak pergi kelas pun. Okay, so penting sangat. And then list of customer ni lagi penting. Siapa yang beli dengan kita, downline kita ke, customer kita ke, catat. Contohlah dia ni, contoh dia beli Kamal, dia duduk kat Bandar Puteri, dia staff member, dia beli Omega 60 biji. Bila dia beli, tarikh dia beli Omega tu tulisnya bulan 2. Okay, mesti dah habis lah. Omega kan 60 kapsul kan, 2 bulan mesti dah habis. Contact balik macam mana pakai, okay nak repeat order tak, bulan dia ada promo. Beli sana Omega dapat PWP cleanser, saya buat semalam Saya tengok balik siapa customer yang ni kan, dapat balik saya 2-3 orang beli pun je lah kan. So perlu sangat follow up. Perlu customer list kena tulis. Sebab ada downline saya, dia menjual, dia tak tulis. Dia lupa siapa beli spring dengan dia. Ada saya pula kena ingatkan. Okay, tulis apa dia beli, apa lagi, dish drop ke, botanical beverage ke, masa tu kena COVID, tanya macam mana kan. Kalau ada kawan-kawan lain boleh suggestkan tak. Jangan one touch echo customer, satu one touch je. Kita kena service. Okay, macam mana makan, okay tak? Ada tak kawan-kawan yang ada masalah pernafasan, boleh tak share dengan orang? So dia tak akan terhenti pada satu customer, dia akan berantai.
Okay, dia pun akan share pada family dia. Okay, so kalau kita otak bisnes, kita akan rajin ataupun kita akan mahir buat servis. Okay, macam saya ada dua loyal customer yang memang suka beli barang Amway. Tak boleh nak beli saya lah. Nah, ada promo atmosphere nak beli boleh tak? Kenapa dia tak cari upline dia? Sebab upline dia tak servis. Kenapa dia cari kita? Sebab kita share ilmu dengan dia, dia suka membeli dengan kita, mudah dengan kita, mudah lah. Macam abang katakan, ada 10 orang pun loyal customer kita boleh kaya lah. Okay? So penting penting tak? Siapa yang tak pernah catat benda ni? Boleh kat tangan tak? Saya dulu pun macam tu kan? Tapi bila orang tanya-tanya kita macam alamak kan? Banyak yang saya dah lupa dah. Mula-mula dulu lah ambil acur tak acur je. Okay, so lepas kita buat list of prospect dan listing customer, kadang-kadang customer kita berpotensi untuk jadi kita punya ABO kan? Cuma kita belum show the plan dengan dia lah. Okay, teknik form ni penting. Semua orang tahu teknik form. Family, occupation, recreational dengan message. Ni cara kita nak approach customer. Ni family tu apa? Macam mana kita nak start dengan family? Perbualan berkisar tentang keluarga. Call lah, Assalamualaikum, macam mana? Family okey ke? Awak okey ke? Semalam saya call kawan saya kan, dia tengah pantang. Macam mana? Okey ke anak kan? Anak beragam, dia hama. Oh, hama macam mana rupanya dia tilam tu tilam yang tak pernah vacuum hama. Tilam nama yang dia tak pernah vacuum. Okay? Cerita pasal kesihatan, cerita pasal kondisi ahli keluarga dia, mak ayah macam mana ke. Sebab sekarang zaman kita campak batu pun ada tak orang sakit? Ada. Oh, mak saya macam mana makan buat apa sekarang kan? Macam mana? Sebab itu kita akan boleh cerita pasal produk. Contoh macam mak dia sakit, anak saya kurang sihat lah, maka kita boleh kongsi tentang kepentingan dan manfaat suplemen berserta testimonial. Kak, saya dulu pun macam ni, tapi saya lepas vacuum ni nampak banyak hama, saya tukar atmosphere sekarang, tak ada masalah lah, tak ada mesin-mesin dah. Kita bukan menjual, kita menjual sharing, kita pakai produk. Tak ada orang yang pakai produk, pakai je HOK tak? Okay kot. Tak ada, kita akan bercerita dengan kita pun lah. Betul-betul lah, kau kena pakai ni kan, betul tak? Dia macam, kau kena. Sebab kita dah pakai. Lain, kita punya rasa puas tu cerita dengan orang. Okay? Occupation, perbualan tentang pekerjaan. Lepas kita pasal family tu, cerita pasal macam mana kerja kau okey ke kan? Tekanan kat tempat kerja macam mana? Oh, okay. Lepas tu pendapatan macam mana? Dah 5 tahun kerja macam mana? Kau ada plan nak tukar department ke? Nak tukar kerja lain ke? Okay. Kalau dia kata tahun ni, contohlah tahun ni saya tak ada kenaikan gaji. Okay. Maka kita boleh cadangkan prospek untuk sediakan pendapatan tambahan. Betul tak? Kan? Saya ramai kawan yang tak increment sebab kerja macam tu kan? Ceritalah, kau dah kena ada saving income ni, bahaya kan? Kau ada hutang ni, hutang tu. Kita bercerita berdasarkan pengalaman kita lah. Dulu pun aku macam kau juga, aku tak sebulan pendapatan tambahan. Tapi bila suami sakit, sebulan ke hospital pun kita terfikir. Okay? Kita kena bercerita lah kan? Dan ketiga baru masuk recreation. Jangan mula masuk, kau nak buat MBA tak? Tak boleh cerita dulu, kita kena buat orang tu suka kita, minat dengan kita, dia selesa dengan kita, baru kita boleh tahu apa yang tersirat kat dia. Tak semua orang ni nampak macam happy kan, tapi dalam tu kita tak tahu kan, dalam ni nak fikir-fikir tempat lain lah kan, lagi nak pergi open house lah kan. Seimbang dulu, lepas tu baru masuk recreation, tanya perbualan berkisar percutian diri dan keluarga. Jika prospek jawab kekangan masa lah, tak ada duit lah, minat pergi melancong tapi tak ada duit. So kita bolehlah cadangkan tentang pendapatan tambahan yang boleh memberikan kebebasan masa dan wang. Sorok tentang call orang. Dulu pun saya takut nak call orang. Siapa sini yang takut call orang? Masih takut lagi? Orang ramai yang baru tak nak call. Okay, saya pun macam tu. Bila saya masuk kelas, orang kata, oh saya call. Saya ingat lagi Kak Adawati, dia kata lepas subuh dia call Diamond Ma. Saya kata lepas subuh call Diamond. Betul kan? Betul. Saya pun dulu WhatsApp juga, tak ada hasil. Sampai 3% pun tidak. Kan, tapi bila saya ubah, tu yang saya terus naik. Saya tak rasa bonus 6%, 3 naik 9, 9 naik 15 macam tu. Sebab saya ubah saya punya cara. Kita buat MB tak boleh ikut kepala kita kena ikut sistem. Okay? Ni kan yang Maya kata tu tak boleh tinggal lah. Sebab kita buat apa yang kita boleh buat, bukan yang apa yang kita nak buat. So apa yang kalau kita buat apa kita nak buat, kita dapat result yang apa kita nak lah setakat tu. Okay? So last kali adalah Message baru masuk message. Janganlah bojong lah, abang kata yang gopoh sangat. Baru masuk message, perbualan berkisar tentang isu semasa. Semua orang akan alami benda ni lah. COVID sekarang banyak sulfate dioxide tengah masuk kat Malaysia.
Semua orang tahu. Sekarang isu anak, pengasuh tak jaga anak ramai mati dua pengasuh kan, tak terjaga dengan betul, semua orang tahu. Cerita pasal isu semasa. Contohlah kegawatan ekonomi mengajar kita supaya perlu ada pendapatan kedua masa COVID tu kan. Jika tidak, kita akan terkesan. Berkongsi tentang kepentingan kelas. You kalau nak dapat pendapatan macam ni, kau kena pergi kelas. Kita ada banyak program seminar, cuba kau pergi dengar. Kan? Kita akan baru masuk mesej tau. Daripada kita sembang-sembang tadi ni, kita akan jumpa orang ni positif ke negatif, betul tak? Kadang-kadang, dia macam nak jawab dia. Macam krik-krik aku dia bercakap kan. So kita tahulah orang tu tak berpotensi negatif. So saya biasanya end up macam ni, sekejap lah anak aku nangis lah, nanti aku call kau balik biasa saya akan end up macam tu kalau orang negatif lah. Tapi kalau dia positif, dia bercakap sampai setengah jam kan, itu orang tu positif lah. Macam contoh lah, prospek saya kat Suria, suami isteri Abang Naha, tema pasal buku, saya biar dia suka bercakap minat supaya tahu apa yang saya boleh masuk dengan dia. Rupa-rupa tengok dah 19 minit, saya cakap akak nak 5 minit kejap pun boleh. Saya tengok dah 19 minit. Sebab dia selesa dengan kita, dia bersembang, dia bercerita, so kita tahu apa yang dia kurang. Boleh tak macam tu? Lepas ni boleh tukar tak mesej kepada call, boleh tak? Tak nak lah mesej kalau mesej baru memang kena berhenti. Okay. So macam mana lepas kita dah tulis tu, tulis balik kat kita punya prospecting list. Okay, orang ni positif, aku nak buat temujanji kat HQ dia berapa hari bulan. Kan ada tadi kan. So nak follow up siapa? Follow up orang yang tengok dia rajin tak, otak bisnes tak, pemimpin tak. Dia ni pun kita boleh baca orang tau. Kita buat ilmu ni, betul tak? Sama kita tak boleh baca orang, lama-lama kita boleh baca jawatan kita. Dia ni setakat ni dalam kot, dia ni memang ni betul-betul memang semangat. Kita boleh tahu pemimpin, mempunyai matlamat, suka menggunakan produk, sukakan kelas online dan offline, suka belajar, bertindak positif. Yang ini kita kena follow up, jangan biarkan. Tak tahu refer pada apply kriteria. Dia ni macam ni lalang tapi takut approach dah pun tak tolong ni. Apply kita akan tolong. Dia takkan kau pergilah kau. Tak ada Dalam MOE tak ada macam tu. Okay? So faham tak setakat ni? Faham. Penting tak secara prospek? Penting yang macam saya habis kita punya customer dulu saya lupa dah. Okay, tulis. Lepas tu follow up. Tapi kena berajin call, jangan tak call. Macam mana nak call lah. Macam mana buat call? Cakap kan? Itulah kita kena buat. Tapi kena ada ilmu lah. Kena ada buat form. Refer upline. Alang saya ada downline ni macam ni, saya nak approach macam mana? Background ni sekian, macam mana approach? Upline kita akan bagi tips. Kita buat lah. Jangan semua upline nak buat. Macam tu dia jadi prospect upline lah. Upline yang pandai, betul tak? Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Ada soalan ke? Ke semua dah pandai? Saya pun masih belajar lagi. Kalau dululah, saya memang suka rendahkan diri lah. Saya bekerja, saya cari downline yang serumah je. Takut kan? Cari, tak nak level up. Tapi bila abang kata, cari yang satu level tinggi pada awak. So saya dah tukar lah. Sekarang saya tak cari dah orang-orang yang bawah level saya cari one level up lah. Penulis, saya cari orang buat bisnes, master stokis. Apa lagi? Sebab kita ubah cara kita. Kita ubah lah. Sebab apa? Sebab selalunya kita sabotage diri lah. Tak boleh. Belum try lagi dah tak boleh lah. Okay? Ada soalan? Ada soalan? Ada satu soalan? Okey, tak apa, jerit.